Sila duduk, jangan lari. Bersama hos anda, Talib. Baik, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Dari mana kita ni semua ni? Ha? Sungai Besar. Alhamdulillah. Tapi orang ni comel-comel walaupun dia Sungai Besar. Syukur Alhamdulillah. Dan insya-Allah orang Sungai Besar ni besar juga hajatnya datang hari ini dan anda juga bakal menjadi tetamu Allah insya-Allah yang akan ditaja oleh pakej umrah tajaan Asia Travel and Tour Sdn Bhd. Satu tepukan untuk mereka. Penaja kita ini dan para penonton di studio ni bakal diterbangkan. Caranya mudah saja kepada anda yang di rumah. Kalau anda ingin bersama-sama menjadi salah seorang tetamu Allah insya-Allah, hubungi 012-748-2260 seperti biasa ataupun emailkan kepada penonton@tvalhijrah.com. Dan kepada penonton di rumah seperti biasa juga di hujung rancangan jangan ke mana sebab saya akan bagi soalan terkumpul. Mudah saja, dah 4 orang kita terbangkan jadi tetamu Allah insya-Allah, mudah-mudahan anda berjaya dan kita tak tahu bulan ni siapa yang berjaya. Kita doakan ya yang ada depan mata saya ini insya-Allah menjadi tetamu. Amin amin. Terima kasih sekali lagi kepada tajaan Asia Travels and Tours Sdn Bhd. Dan minggu ini pernah tak dengar saudara mara ke ataupun diri sendiri ke yang terkena buatan orang? Pernah tak kena sihir ke? Pernah juga. Dah maju tahun 2019, tahun depan 2020 pun ada yang kena sihir juga. Allahu Akbar. Ingatkan dah tak ada dah. Ingatkan dah boleh lupakan je terus. Tapi inilah dia hakikatnya tuan-tuan di rumah. Barangkali yang penonton di rumah juga pernah mendengar atau pernah menjadi mangsa. Saya harap 1 jam ini anda beri tumpuan kepada Sila Duduk Jangan Lari kerana kita bersama dengan 2 orang panel. Yang seorang pengamal perbuatan Islam dan seorang juga menjadi mangsa kepada saya. Jadi saya nak bersama dengan mereka. Sebelum tu saya nak bersama dengan brother saya. Bro, pernah disihir selama menjadi wartawan? Oh, belum lagi setakat ni. Minta jauh lah. Janganlah. Minta jauh. Baik. Jadi kita minta jauh. Brother ni cukup tinggi dan segak. Kalau boleh soalan tu kita pun biasalah dalam Sila Duduk Jangan Lari soalan kita pedas-pedas. Jadi kena Kita kena zip sikit. Zip sikit. Tapi kalau kebenaran kita cakap walaupun baik. Sihir tu kita ada Allah Maha Kuasa akan melindungi kita insya-Allah. Jadi tak banyak tempat bebas news main. Jadi pada para penonton semua, mari kita bersama dengan 2 orang panel kita yang telah bersedia. Apa khabar? Noni? Apa khabar? Suri sihat dia? Syukur Alhamdulillah. Baik. Saya sebenarnya bila dapat tajuk sihir moden ni rasa macam ada lagi ke tahun 2019 ni sihir menyihir. Dah tak sempat nak mikir dah sebab sibuk dengan Facebook, IG, YouTube, betul? Tapi rupanya ada lagi Tapi sebelum tu kita nak memperkenalkan 2 orang panel kita ni bersama saya iaitu tidak asing lagi Datuk Seri Ustaz Suhaimi Rozali, sekali lagi pengamal perubatan Islam yang dah ramai membantu memberi nasihat. Saya tengok ramai yang telah membimbing baik pengamal ataupun mangsa dan sebagainya, baik VIP ataupun orang biasa, banyak telah Datuk Seri bantu dan guide dan juga seorang mangsa Noni, mangsa sihir dan beliau merupakan seorang selebriti. Barangkali banyak sangat job orang kata kau nanti kau. Wallahu alam. Adakah anda sudah berumah tangga? Sudah. Baik, tak apa. Saya faham dan Datuk Seri sebab saya tanya soalan itu dan Datuk Seri kita nak mulakan dengan kuis ya atau tidak. Ya atau tidak. Jadi anda boleh pilih ya atau tidak, tunjukkan depan kamera. Soalan kita pantas. Brother dah ready dah? Okey. Nak ya atau tidak juga ke? Tak boleh. Tak ya. Kena kanan. Baik, mari kita dengar soalan pantas ya atau tidak. Bomoh temberang berleluasa di Malaysia, ya atau tidak? Ya. Anda berdua pernah disihir? Ya. Datuk Seri pun? Ya. Masya-Allah, dia orang ni tak fikir kot, dia tak tengok. Pernah melihat makhluk halus? Tidak. Datuk Seri tak pernah, Datuk Seri? Tak. Oh, okey. Pernah kena pukau? Tidak. Sihir boleh dihantar melalui handphone? Ya. Baik. Handphone tu jaga sikit. Bagi kat saya handphone yang mahal tu. Okay. Golongan artis ramai jadi mangsa sihir. Wah, kenapa golongan artis ya? Okey. Dan soalan seterusnya, golongan artis juga ramai yang mengamalkan sihir. Tak tahu. Tak tahu. Baik, satu tepukan untuk mereka. Baik. Kalau kita tengok tadi, sihir boleh dilakukan melalui telefon. Mungkin pukau barangkali. Dunia digital pun boleh melakukan, mungkin Ustaz Datuk Seri lebih arif untuk menjawab. Logik ke sihir boleh dilakukan dalam handphone? Macam tak logik langsung. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tengok pada zaman moden ini,
seolah-olah macam benda itu tidak berlaku. Tetapi sebenarnya zaman moden lagi mudah untuk digunakan benda-benda yang dianggap teknologi pada hari ini. Saya teringat zaman dulu orang berkomunikasi, orang-orang terutamanya orang-orang gunung, mereka berkomunikasi hanya menggunakan terung. Buah terung. Mereka gunakan buah terung, tapi dia punya tangkal itu mesti betul. Antena dia mesti tinggi. Jadi dia communicate dengan orang katakan di sini, dengan orang yang berada di Sabah Sarawak hanya menggunakan alat tadi. Apatah lagi pada hari ini orang banyak menggunakan telefon yang boleh berkomunikasi direct. Sebenarnya benda tu lagi mudah. Sihir itu masuk melalui mata kalau dia buat video call, ataupun dia masuk melalui sistem pendengaran. Sebab itu nak tahu benda itu valid ataupun tidak, sebab itu agama valid daripada dulu sampai sekarang. Kalau tidak, kenapa kita mesti sembahyang? Kenapa kita mesti baca Quran? Seolah-olah macam benda tu tak valid. Sebab apa? Bila kita baca Quran, kita akan tengok Al-Quran tadi. Bila kita tengok, dia salah satu asbab menjadi benda itu tidak boleh masuk melalui mata kita. Sebagai contoh, bila orang sihir melalui Facebook, sudah tentulah dia akan menulis bacaan-bacaan tertentu. Bila kita baca sahaja, benda itu dah boleh menjadi. Dia seolah-olah macam mantra. So, apa benda yang boleh menjadi benteng kepada kita? Cuma hari ini, golongan para agamawan, mereka tidak berusaha untuk menceritakan benda ini daripada sudut kebaikan kita guna. Saya ambil contoh, kalau dulu orang menceritakan sembahyang itu untuk dapat pahala, dosa pahala. Tapi sebenarnya sembahyang itu kita boleh cerita bagaimana sembahyang itu boleh mencegah diri kita daripada terkena benda-benda sihir ini. Dinding dia adalah solat. Dinding dia solat. Cuma isunya bagaimana solat yang mana kita nak sembahyang itu supaya dia boleh menjadi dinding. Bukan, ya, itu kaedah. Mesti kita belajar. Begitulah juga dengan Quran. Tapi Nabi Muhammad SAW juga pernah disihir. Ya. Okey, Nabi SAW disihir sebab untuk menjadi hukum pada orang awam. Sebab itu ulama membahaskan kenapa Nabi SAW kena sihir. Sehingga kadang-kadang ada ulama mengatakan Nabi SAW tidak mungkin disihir sebab akan menjatuhkan martabat dia. Tetapi ada ulama mengatakan menjadi keharusan kepada Nabi sebab dia menjadi hukum kepada orang awam. Kalau tidak, bagaimana mungkin hukum sihir itu boleh berlaku? Sedangkan batang tuduh Nabi SAW itulah menjadi hukum. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, wa ma Muhammadun illa rasul, dan tidaklah Muhammad itu melainkan dia seorang rasul. Jadi maknanya Nabi kena sihir itu bukan menjadi asbab merendahkan, tapi Nabi kena sihir itu untuk menjadi hukum kepada orang awam. Baik. Noni nampaknya khusyuk dan berkerut dahi ya. Mendengar dengan khusyuk. Noni, saya difahamkan Noni menjadi mangsa. Ya, saya. Ceritakan sikit, mungkin para penonton nak tahu. Nak tahu tak macam ni Noni jadi mangsa pula? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Okay, terima kasih sebab jemput saya. Baik. Saya agak nervous ni sebab first time saya keluar dekat TV macam ni kan. Okey, cerita saya sebenarnya daripada daripada awal saya berada di dalam industri, saya tidak pernah terfikir tentang benda-benda gaib ataupun benda-benda buatan orang ni sebab ialah kita di zaman moden katakan. Jadi saya memang tak terfikir langsung yang saya akan terkena ke apa ke, tapi bila mana saya start bekerja je saya selalu sakit. Dan bila job orang cakap apa dah pack kan, time itulah saya sakit. Dan saya pergi hospital. First saya pergi hospital sampai seminggu, kadang-kadang sampai 2 minggu. Doktor tak dapat nak detect apa. Duduk kat ward hanya tambah air saja. Tambah air sampai muka saya nak bengkak, sampai saya meracau kat dalam hospital. Jadi sampai doktor cakap, dia tak ada sakit apa-apa ni, boleh discharge dah. Boleh balik. Tapi lepas tu apa jadi? Lepas tu mak saya yang menasihati saya untuk pergi berubat. Ikhtiar. Dan saya pergi ikhtiar, jumpa pula dengan kita tak, orang cakap nak pergi berubat ni kita kena cari cara yang betul. Tapi apa yang terjadi pengalaman peribadi macam-macam kita orang lalui. Ada yang sampai saya kena cubit satu badan, kononnya nak hilangkan sihir tu kat badan lah. Nak hilangkan benda tu daripada badan saya, sampai nak lebam-lebam satu badan. Ada yang pelik-pelik lagi yang ada sampai dia cakap belilah katak nak pecahkan perut katak, ada pula dengan limau bali, letak pisau kat situ nak buang kat hutan lah. Sampai kita cakap, sayangnya limau bali tu apa kata kita makan je kan. Kalau bila dah fikir macam tu lah. So, ada bermacam-macam lagi orang yang saya jumpa sebenarnya. Tapi
panjanglah cerita dia. Panjang cerita. Dan alhamdulillah Allah pertemukan saya dengan seorang yang saya dah anggap macam ayah saya juga yang berada di Melaka. Dengan dialah saya berubat, alhamdulillah saya beransur pulih. Dan apa pesanan dia yang paling dekat saya adalah jangan tinggal solat. Apa-apa pun berbalik kepada solat. Itulah shield yang paling terbaik. Solat. Setakat ni konsisten ni saya dapat tahu solat pintu utamanya. Tapi ada juga yang solat, tapi ada juga menjadi mangsa. Contoh, tadi saya tanya Datuk Seri pernah jadi mangsa sihir. Ya. Bagaimana pula, saya yakin Datuk Seri solat, dan bagaimana Datuk Seri boleh jadi mangsa? Okey, saya dulu belajar di Mesir. Jadi bila di kat sana kami diajar oleh guru-guru kami menghafal Quran, zikir, solat sunat dan sebagainya. Jadi saya menganggap bila saya berdakwah ini, sudah tentulah saya tak akan kena dengan benda-benda halus. Jadi apabila saya buat pengkajian, rupanya benda halus ini dia juga ada dia punya kerjaya dia dan dia juga ada agama dia. Ada Islam, ada kafir, ada yang jenis yang disebut dengan jin Islam, jenis sufi. Jin Islam jenis sufi? Ya, jin Islam maknanya dia dah Islam. Tapi dia semayang, tapi dia juga nak kenakan orang. Ada orang tanya saya, boleh ke benda tu berlaku? Saya kata, hari ini kalau kita tengok dalam masyarakat, orang Islam juga mencuri. Orang Islam juga buat orang, kan? Jadi kadang-kadang benda tu dia tidak memberi kesan. Jadi kenapa kadang-kadang kita semayang kita boleh kena? Sebab contoh apabila kita nak dikenakan dengan seseorang, dia akan kaji tau. Kalau macam talib, dia akan tengok talib ni jenis macam mana. Kalau talib ni jenis orang yang semayang, kemungkinan jin yang dia akan kenakan pada talib ni adalah jin jenis Islam. Bahkan lagi tinggi sikit daripada talib. Amalannya? Ya. So kalau talib kena, dia akan jadi macam mana? Talib akan kuat membaca Al-Quran. Orang akan memandang membaca Quran itu bagus, tetapi disebabkan kerana ada faktor pendua di dalam badan dia, menyebabkan dia baca Al-Quran sampai pada tahap dia tak mau bergaul dengan orang. Dalam istilah lain dia dah jadi isin lah, dah jadi gila. Jadi sebab apa saya sebut benda ni? Sebab pengalaman kita dalam kita merawat, ada tuan guru yang memasukkan susu ayat di dalam badan. Dengan tujuan susu ayat digunakan untuk dia hafal Quran, dia bangun malam buat ibadat. Nampak tak? Nampak benda tu baik. Tetapi dalam Islam mengajar satu pendekatan. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan tak boleh halal cara. Tujuan dia bagus, nak hafal Quran, nak mengaji dan sebagainya. Tapi caranya menggunakan pendua. Menggunakan makhluk lain selain. Ya. Sebab itu Islam tidak membenarkan. Sebagai contoh kan, kalau seseorang itu sebagai contoh dia nak berlari, sebagai contoh. Okey, kekuatan orang lari ni katakan biasa saja. Dia nak benda tu luar biasa. Dia buat macam mana? Kadang-kadang dia akan makan benda yang haram. Sebagai contoh dia akan makan darah ular. Ular satu benda yang diharamkan. Kita makan darah ular walaupun jangan tiru nak LC ni. Walaupun kita tidak membaca apa mantra pun, benda haram itu dia akan memberi kekuatan kepada kita. Benda haram tu? Ya. Sebab ada syaitan, ada sebab ada syaitan. Sebab itu Islam tidak membenarkan. Sebab itu kalau kita melihat, sebagai contoh, kadang-kadang bila kita pergi buat rawatan, dia minta dekat kita, bagi ayam pada kita. Suruh bagi dekat dia lah. Kita pun, saya melawak lah. Saya kata kalau bagi KFC boleh tak? Dia tak mau. Dia nak ayam hidup. Ayam hidup Tujuan dia untuk apa? Dia nak sembelih tanpa menyebut nama Allah untuk disajikan kepada makhluk tadi. Nauzubillah min zalik. Kita nampak macam dia bagi, saya nak bagi ayam. Nampak macam benda tu baik. Jadi yang tak bolehnya sebab kita tak tahu untuk apa dia buat benda tadi. Baik, apatah lagi orang awam lah. Apatah lagi orang awam. Baik, sikit-sikit macam mana dapat ilmu sesuatu? Syukur alhamdulillah kita belajar sesuatu hari ini dan kita nak tambah lagi ilmu kita bersama dengan dua orang panel kita. Baiklah, kita akan berehat seketika dalam Sila Duduk Jangan Lari. Baik, alhamdulillah kita membongkar misteri sihir moden. Dah moden tapi ada lagi yang mengamalkan atau percaya ataupun melakukan. Saya yakin Noni pengalaman sakit berapa tahun ya agaknya? Dalam 4 ke 5 tahun. 4 ke 5 tahun, ada berapa ramai anggaran lah dah jumpa untuk dalam ikhtiar ke berubat? 10-15 orang. 10 ke 15 orang? Ya. Macam-macam rupa, macam-macam Macam-macam jenis ada. Baik. Datuk Seri, yelah dalam keadaan Noni yang saya boleh kata terdesak mencari untuk orang yang ada ilmu yang boleh membantu dalam ilmu dunia sihir ni.
Bagaimana kita tak tahu yang ini temberang, yang ini betul. Apa asasnya? Kerana dari segi pakaian nampak macam betul amalan ayat Al-Quran disebut, tapi ada mengapu, ada pakai colok, ada minta ayam, minta limau, minta katak. Minta kata. Okey, biasanya bila orang sakit ni kan, kita suruh buat apa pun dia buat. Betul tak? Saya ada satu kes suami isteri. Suami dia tu orang kata profession lah. Profession tinggi, orang yang intelektual. Dia nak dapat anak, dia pergi dekat seorang, kalau saya boleh istilahkan bomo. Bomo tu kata apa? Kamu dua-dua orang buang baju. Buang baju lelaki perempuan. Cuba kita fikirlah fikiran kita. Apa kaitannya buang baju tu dengan nak dapat zuriat tadi? Jadi seolah-olah macam benda tu tak masuk akal. Dan apabila orang tu dia nak benda tadi, intelektual dia dah letak tepi dah. Kan? Kadang-kadang bila orang datang, orang sakit lah bila dia datang, dia kata cuba kamu menerap, kita menerap. Dia kata berguling, kita berguling. Sebab apa? Sebab kita terlampau sakit. Ada satu kes, seorang perempuan ni, dia kebetulan terkena lidah dia ni, dia kena potong. Dia potong Sebab dia ada masalah lidah dia. Kalau dalam istilah kita, kalau istilah saintifik tu disebut dengan kanser lidah. Pada peringkat awal dia tidak percaya sebab dia adalah seorang doktor. Dia tidak percaya. Jadi ada kanser? Ya. Jadi bila sampai tahap macam tu, profession dia dah letak tepi dah. Sebab apa? Sebab lidah nak kena potong. Jadi dia pergi cari rawatan alternatif ni sampai ke luar negara. Walaupun dia seorang doktor? Ya. Sebab apa? Tidak ada jalan lain melainkan potong. Melainkan potong dia punya lidah. Akhirnya dia bagi tahu dekat saya, dia dah habis hampir dekat 200,000. Mana tempat dia tak pergi, semua. Jangan potong lidah dia je. Saya masa dia datang jumpa saya kata saya kalau dia dah pergi jumpa sampai habis duit dekat 200,000, saya apalah saya cakap kan. Cuma saya doa satu je, macam Nabi doa dalam perang Badar. Saya kata, ya Allah, kau tunjukkanlah mukjizat. Dengan menggunakan air zam-zam, saya baca doa ma'u zam-zam 5 syuribalah. Saya minta dia menggunakan air zam-zam untuk merawat penyakit dia selama 2 minggu. Minta betul-betul ke Allah, tak ada orang yang boleh bantu kamu. Lepas tu saya berdoa ke Allah, tiap-tiap malam saya kata, ya Allah, kamu buktikan bahawasanya air yang kamu cipta ini mampu untuk merawat supaya dia boleh menerima betul-betul Islam ini dengan sebetul-betulnya. Dengan izin daripada Allah, tidak sampai 2 minggu penyakit dia hilang. Alhamdulillah, dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Jadi saya kata dekat sini, di saat orang kata bila habis sudah ikhtiar, patah balik pada Allah. Kita ni kadang-kadang kita rasa macam benda-benda tu Allah tak boleh buat. Sedangkan Allah mencipta kita daripada tiada kepada ada. Apatah lagi sekadar Allah nak repair. Nak repair masalah penyakit kita ni kan. Sebenarnya tidak menjadi masalah. Tapi masalah yang kita alami sekarang adalah krisis keyakinan. Krisis keyakinan kita pada Allah. Kalau Allah sebut dalam Quran ada perkataan syifa. Orang hari ini dia main-main. Dia kata takkan dengan baca Quran saja boleh sembuh. Kan? Tapi hakikatnya bagaimana Quran itu untuk menjadi obat? Adakah hanya sekadar dibaca dia boleh jadi obat? Dia sudah tentulah ada metodologi tertentu untuk mengambil Quran untuk menjadi obat. Jadi siapa yang mempunyai kepakaran sahaja, dia akan mampu. Sebab saya ambil contoh macam ni. Kalau kita tengok pada Quran, orang kalau dia nak perbetulkan bacaan, dia belajar tajwid. Macam pemain kereta juga. Pemain kereta bukan semua dia boleh pemain. Bukan semua jenis kereta. Bukan semua. Maknanya dia ada kepakaran khusus. Macam tadi kan, ni bagi tahu kita pergi kena cari orang yang ada kepakaran. Masalah kita sekarang, kita nak cari, kita hanya tengok kadang-kadang dia pakai jubah. Kadang-kadang orang panggil dia ustaz, padahal dia tepung kostat je. Kan? Jadi maknanya itu mentaliti. Kemudian orang apabila orang panggil bila keadaan terdesak ni dia akan pergi walau macam mana pun. Jadi kita bersyukur pada hari ini kerana ada pemantauan daripada jabatan-jabatan agama supaya benda ini tidak berleluasa. Sampai kepada tahap kadang-kadang orang takut nak pergi buat rawatan yang betul yang sudah menjadi pengiktirafan pun menjadi fitnah kepada masalah tadi. Tapi Noni, berapa banyak bayaran yang Noni minta? Ada tak yang kenakan bayaran? Ada, selalunya dia cakap bagi seikhlas hati lah. Ada juga yang meletakkan, kadang ada sampai 200, 300. Apa biasa yang setakat pengamatan Noni yang dah ikhtiar macam-macam, apa yang buatkan Noni kata, pelik lah dia ni. Apa petanda macam, dia ni pelik dan mengarut. Okay, contoh ada yang kira paling pelik lah yang saya pernah tengok adalah dia bagi duit 1 sen.
Dekat awak. Duit 1 sen dengan ada daun-daun dekat dalam kertas. Dia bagi, okey. Lepas tu nanti dia akan suruh kita duduk. Dia akan berdiri, dia akan baca dan hembus nafas dia macam tak tahulah something like that lah. So, macam something like that. Dan dia baca, dia suruh kita niat apa yang kita nak niat. Dan duit 1 sen tu tadi dengan daun-daun tu tadi kita kena bawa balik rumah dan mandi tengah-tengah malam. So saya jadi macam apa benda ni nak buat dengan 1 sen ni duit bukan apa tak ada kena mengena dengan apa ni dalam perubatan. So yang paling peliknya lagi duit itu adalah di mana lepas kita adalah bacaan-bacaan dia yang dia bagi. So dengan bacaan-bacaan tu dia bagi, lepas tu duit 1 sen tu tadi rendam dekat air tengah-tengah malam ni sejuk. Mandi juga. Sebab nak ikhtiar kan. Saya sebenarnya dah memang tak nak buat tapi dipaksa. Kita kena ikhtiar ni dah macam-macam apa semua. Okay, lepas macam Datuk Seri katakan tadi dah kalau dah terdesak dah sakit dah apa lagi. So lepas tu 1 sen tu tadi buat dekat mata, kat telinga, kat hidung, kat mulut sampailah ke bahagian sulit kita semua. Alamak. Faham tak? Jadi saya memang tak percaya. Jadi saya macam, ya Allah, tolonglah ya Allah. Sebenarnya aku tak nak buat benda ni. Mereka ni lah yang merosakkan. Ya, betul. Okey, baik. Abang Faizal. Ni apa nama ni, kalau kita tengok tadi macam Datuk terang-terangkan, macam mana dia punya kriteria orang yang ustaz, pawang, bomoh. Macam mana kita nak identify? Ya, kalau segi pakaian sama. Sama ni. Dia pakai kopiah, pakai serban. Orang ni serban ni lebih tebal lagi kan. Kita pun selalu tertipu lah tengok serban. Betul ni. Okey. Macam kita nak identify. Okey, secara asasnya bila kita nak pergi buat rawatan, macam sekarang mudah sikit sebab kita ada yang diiktiraf, ada yang tidak diiktiraf. Kita Diiktiraf oleh diiktiraf oleh Jabatan Agama dan juga diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan. Baik. Okey, bila kita nak tengok sebagai contoh, adakah dia buat ni betul ataupun tidak? Pertama kita tengok bacaan dia. Kita dengar dia baca tu, kalau dia baca ayat Al-Quran, okey, kita boleh tanda right dekat situ, lulus. Kalau dia baca mantra dalam bahasa Melayu, pastikan mantra itu tidak ada unsur syirik. Jangan pula kalau dia baca mantra Melayu, kita kata, ini syirik, tak boleh. Mantra Melayu itu, adakah itu doa ataupun mantra? Ya, dia doa. Dia doa. Ya, tidak ada kaitan dengan syirik pada Allah lah. Baik. Maknanya boleh. Kemudian yang keduanya, kita tengok bahan yang dia guna pakai. Kalau dia minta kepada kita, katakan dia minta ayam hidup, maknanya dia nak darah tadi. Okay. Ataupun macam ni bagi tahu dia minta duit. Kenapa dia minta duit shilling? Kita perasan ataupun tidak, kalau kita pergi jumpa bomoh, dia mesti minta 25 sen. Dia minta 10 sen. Kalau kita nak tahu petanda orang itu menggunakan khadam ataupun menggunakan jin dalam perubatan dia, dia akan guna duit shilling. Kenapa duit shilling tu? Apa jin duduk dalam duit shilling? Dia suka kepada benda besi. Dia suka pada benda besi. Bahaya Noni ni. Sebab itu saya selalu kata, duit shilling jangan kita letak di merata-rata tempat di rumah kita. Kalau dapat duit shilling itu kita letak dalam satu tabung. Seminggu sekali pergi dekat masjid, masukkan. Itu lagi baik. Itu terbaik. Allah. Kalau kita tidak percaya, cuba kita balik rumah kita, kita tengok duit shilling mesti bersepah. Sana sini. Maknanya rumah yang ada duit shilling biasanya rumah yang paling disukai oleh benda halus tadi. Saya kalau pergi rumah orang, first saya akan cari adalah duit shilling. Alamak. Datuk Seri ni. Sebab saya tahu. Tapi rumah saya rasa anak saya suka main duit shilling lah. Itu sangat berbahaya. Tengok ni Baba simpan dulu duit shilling kat rumah. Terutama duit yang satu duit tu. Sangat berbahaya. 1 sen. Ya, 1 sen tu. Tak boleh syukur dah buang dah semua. Inilah nak selit sikit Ustaz. Dia 1 sen tu dia cakap ini jangan fikir apa-apalah 1 sen tu, tapi dia cakap dia bagi nasihat juga, dia cakap boleh letak dalam air, boleh bagi minum kat orang. Dia cakap first tak ada apa pasal duit tu. Tapi dia cakap boleh juga buat lubang ke untuk pakai ke. Tu yang jadi lagi saya rasa macam ini sangat dah jadi azimat pula. Okey, Datuk Seri teruskan macam dia nak bezakan tu tadi. Okey, kita tengok yang keduanya alat yang dia guna pakai. Pertama sekali jangan berbentuk darah. Kemudian kita tengok tadi jangan berbentuk besi, jangan berbentuk batu, jangan berbentuk, kalau dia buka keris itu kita dah tahu lah. Okey, kalau kemenyan, minta kemenyan limau. Okey, kemian dia menjadi masalah tu sebab asap. Tapi kemian juga kadang-kadang menjadi obat. Dia kena tengok cara penggunaan. Biasanya jin ni dia suka asap. Tapi jangan jauh 3 km lah. Dia suka asap. Rokok bukan. Ya? Rokok tu okey.
Kalau rokok pun ada pandangan kata tak berapa cantik. Sebab siapa yang suka isap rokok ni, dia selalu akan terkena penyakit yang disebut dengan stroke. Stroke tu maknanya bahasa orang putih lah. Tapi kalau lumpuh itu bahasa Arab, bahasa Melayu, Rihul Ahmar itu bahasa Arab. Rihul Ahmar tu maknanya jin merah dalam badan. Jin merah dalam badan. Padahal benda tu semua sama. Zaman Nabi Sulaiman dulu. Ya, zaman Nabi Sulaiman. Kerana perokok-perokok tegar di luar sana, 3 meter tidak dapat membantu anda. Baik, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini. Ada belajar sesuatu hari ini? Alhamdulillah. Balik kutip duit shilling ya. Dan insyaAllah kita akan kembali selepas ini dalam Sila Duduk. Jangan lari. Baik, Alhamdulillah. Kita bersama dalam Sila Duduk Jangan Lari. Dan tiba-tiba ada muncul seorang lagi kan kat sebelah saya ni. Siapa nama dia ni? Saya Muhammad. Muhammad. Kenapa tiba-tiba Muhammad muncul kat sini ni? Ahli pengamal perubatan Islam juga ke apa? Saya nak berkongsi pengalaman masalah saya lah dalam segmen kita. Ini sebenarnya mangsa sihir. Dia saya suka rela nak berkongsi apa yang telah mengganggu dan apa kesannya kepada kehidupan. Ya, mungkin boleh cerita sikit apa menjadi punca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih kepada TV Al-Hijrah dan sudi menjemput saya untuk berkongsi pengalaman bersama semua lah. Jadi apa yang berlaku dalam berkaitan dengan segmen ni, saya ni mengalami masalah rumah tangga. Dari rumah tangga ni, dia setelah saya membuat rawatan dengan Ustaz, baru saya tahu yang saya ni mengalami masalah gangguan sihir. Di mana bila saya tengok muka isteri saya pun saya dah rasa benci. Bahkan kadang ada isu yang kecil bila boleh menjadi masalah yang besar. Kadang-kadang isteri saya kat satu perkara yang sebenarnya baik pun kita boleh jadi marah. Ya. Yang disihirnya isteri ke ataupun awak? Dia sebenarnya yang disihir ni rumah tangga saya lah. Dua-dua lah. Dua-duanya. Supaya berlaku perceraian ataupun berlaku pergaduhan. Dah ada anak? Alhamdulillah dikurniakan 2 cahaya mata. Masa kena tu waktu baru kahwin ke ataupun dah lama kahwin? Setelah 2 tahun saya berkahwin. Dah ada anak juga masa tu? Dah ada anak. Baik. Jadi apa yang berlaku, mungkin boleh cerita sikit macam mana awak boleh tahu petanda-petanda itu ada di sini sehingga awak jumpa Datuk Seri? Baik, saya mengalami sakit seperti sesak nafas ketika waktu asar, dan juga banyak sakit di bahagian kaki hingga susah nak berjalan. Dan bila saya dalam keadaan macam tu, emosi saya pun berubah. Bahkan kadang-kadang, itulah saya kata isu yang kecil menjadikan rumah tangga saya menjadi tegang. Saya stres, kemudian saya maklumkan benda ini pada Al-Fadhil Datuk Seri. Maka saya dimaklumkan kemungkinan besar saya mengalami masalah gangguan sihir. Baik, baik. Jadi saya biasa dapat tahu, mungkin Datuk Seri pun pernah kongsi petanda-petanda seperti mimpi jatuh bangunan, mimpi susukan budak kecil. Ada tak mimpi-mimpi tersebut? Ya, antara mimpi yang saya alami, mimpi budak kecil dan juga saya mimpi ular patuk saya. Oh, itu jodoh tu? Nah. Ramai orang. Betul Datuk Seri, kalau dipatuk ular tu jodoh ke macam mana? Okey, dia macam ni. Kalau dalam masyarakat kita, kalau kita mimpi ular, orang kata jodoh. Tapi sebenarnya dia tengok pada siapa yang mimpi. Kan? Katakanlah yang mimpi itu seorang perempuan yang sudah berkahwin, takkan dia nak bermadu. Kemudian kalau mimpi pula seorang nenek tua, takkan ada orang nak masuk minang dia. Sebenarnya mimpi ular ni adalah petanda benda halus tu ada dalam badan. Tidak semestinya orang nak sihir dia. Lebih baik orang sihir yang muda-muda. Kan? Dia dapat lagi muda lagi baik. Kan? Doni ada mimpi-mimpi yang mengerikan? Dulu-dululah. Saya sebab apa ni, macam saya dulu tinggal seorang, merantau. Semua family saya kat Sabah. So ada satu rumah tu dekat Ceras, masa saya pernah tinggal kat situ. Saya ada mimpi budak tengah bermain lega-lega dekat ruang tamu lah. Dan masa tu juga besoknya saya terus sakit. Okey. Baik, kita nak kembali kepada Datuk Seri. Apa Faizal nak tanya apa? Cik Muhammad, berapa lama tu nak gaduh-gaduh tu, berapa lama? Proses pergaduhan selama 2 tahun tu dan saya dah bercerai dah. Na'udzubillah min zalik. Memang tak dapat diselamatkan masa tengah sihir tu. Tak dapat diselamatkan. Memang mana sihir tu menjadilah betul-betul dapat matlamat dia tu selesailah. Maknanya dia penyihir tu berjayalah. Tengok gaya macam tu lah, Baik. berjaya. Jadi cakap pasal bercerai ni, saya difahamkan kes sihir ni boleh sah dibawa ke mahkamah. Datuk Seri, betul ke? Ataupun ada makluman dan sebagainya untuk jadi saksi kepada kes pencarian macam
tuan kita ni? Okey, seperti mana yang difahamkan kan, saya difahamkan oleh peguam dan juga tuan-tuan hakim, kes ini boleh dibawa ke mahkamah. Kemudian cuma kita kena buat pembuktian lah bagaimana sihir itu berlaku lah. Dan kepada pengamal-pengamal yang orang kata yang ada pengiktirafan, mereka ini boleh dijadikan salah seorang yang boleh dijadikan rujukan. Mahkamah boleh rujuk, tapi mahkamah kena panggil dan dia boleh membuktikan bahawasanya orang ini kena sihir ataupun tidak. Itu saja bidang dia. Itu saja, teknologi itu. Dan cakap pasal pengamal yang diiktiraf, masa kita tak berapa misalnya sebab kita skeptikal ataupun kita rasa macam betul ke orang ni, sebab kita nak bantu orang yang menonton. Betul tak? Kita mesti nak tahu. Yang ni betul ke tidak? Adakah ustaznya ataupun bomoh pawang ni boleh dirujuk dan sebagainya? Ada tak portal ke maklumat ke sumber rujukan yang mengatakan bahawa okey, yang ini diiktiraf, yang ini tidak diiktiraf? Okey, dia ada dua. Satu, kalau macam sekarang ni dia ada GAPIMA lah, Gabungan Perubatan Islam. GAPIMA tu ada macam Persarautan Darul Syifa, ada Darussalam. Dia ada list-list dia yang mana mereka ini boleh diambil tindakan kalau dia salah guna. Dan mereka ini juga kita boleh rujuk pada pejabat-pejabat agama. Contoh kalau macam saya, memang kita berdaftar bawah Jabatan Agama Islam Selangor. Supaya kalau ada apa-apa berlaku tu, maknanya orang boleh ambil tindakan. Yang keduanya, pendaftaran itu juga dibuat di bawah rawatan tradisional yang disebut dengan rawatan kerohanian Islam ataupun dalam nama ringkasnya GAPERA. Baik. Kita boleh rujuk dua. Kalau macam kes-kes macam Noni ni dah jumpa 10-12 orang yang kita tahu yang duit shilling lah, yang ayam katak lah. Yang ini kita boleh laporkan kepada JAKIM untuk diambil tindakan. Kita hanya boleh laporkan, cuma daripada segi penguatkuasaan tu mungkin dia orang baru di peringkat awal untuk buat. Baik. Mungkin Abang Faizal tanya apa? Teruskan. Noni, macam dah awak dah ada pengalaman dan sebagainya, apa yang awak tengok berlakunya perubahan setelah awak lakukan solat dan sebagainya? Yelah, solat mungkin semua orang solat, tapi solat yang bagaimana? Yang apa yang awak cari dalam solat? Macam berbalik kepada macam Ustaz cakap tadilah, kita kena yakin. Kita kena yakin dan balik pada Allah. So itu yang saya buat. Saya minta dengan Allah tolong sembuhkan penyakit saya dan mintalah dijauhkan daripada gangguan jin dan juga syaitan yang direjam. Saya minta itu tiap hari. Awak tuan, macam mana apa yang awak lakukan? Apa yang jelah Datuk Seri membantu merawat yang mengizinkan jadi atau tidak sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang awak nampak perubahan lepas solat dan sebagainya? Apa perubahannya? Mungkin kita nak kongsi dengan para penonton. Alhamdulillah sebenarnya banyak perubahan dia. Saya pun dah berumah tangga yang baru lah. Saya dah kahwin yang baru. Dan di situ saya nampak banyak kebahagiaannya daripada sebelum. Dan insya-Allah akan dikurniakan anak bulan 6 nanti. Alhamdulillah. Dan tidak ada lagi lah pergaduhan ke perbalahan ke, sangat bahagia. Luar biasa. Tapi bekas isteri betul? Ya, bekas isteri. Adakah dia juga dirawat dan sebagainya ataupun dia tahu tak dia rumah tangga ni hancur kerana sihir? Dia tidak tahu. Dia tak tahu. Dia tak tahu. Jadi tidak membantu. Saya dah cuba tapi tak ada Feedback yang baik. Baik. Datuk Seri, kita nak tahu juga Datuk Seri yang macam kita tengok ni sihir-sihir yang dia orang belajar ni, mana datang ilmu-ilmu sihir ni? Kita nak tahu supaya kita nak mengelak, supaya kita sekarang niat ni kita nak berubat mungkin sakit itu sakit ini, tapi dia jadi sihir pula sebab dia menjadi satu tempat untuk buat duit. Contoh, orang yang sama itulah juga yang menghantar jin, kadam dan sebagainya untuk dia datang balik, repeat sales orang kata. Ya. Macam mana tu Datuk Seri? Okey, sebenarnya soalan tu sangat besar. Dan dia memerlukan satu masa yang agak panjang lah sebab Okey, kalau kita buat ringkasan sedikit. Okey, saya ringkaskan macam ni. Tadi kan kita ada sebut berkenaan dengan solat. Jadi sudah tentu di kalangan kita ni kita nak kena tahu kita ada tak gangguan ataupun tidak. Saya selalu ajar mudah saja. Sebelum kita nak solat kita ambil wuduk, betul tak? Kan, bila kita ambil wuduk, cuba kita tengok badan kita. Bila kita ambil wuduk, selalunya orang bila ada gangguan dalam badan, automatically angin akan keluar. Perasan tak? Angin. Masa kita duduk tengok sila duduk jangan lari, sejam tak keluar angin pun. Ambil ayat sembahyang ni terus keluar. Ya, tak ya juga.
Ya. Bila ada wuduk ada setan dia. Tu feedback daripada penonton kita. Makan halia Ustaz ni. Dia makan halia tadi banyak kan. Air Ya. masak halia. Dia betul lah. Baik, itu antara petanda-petanda. Itu dipanggil petanda awal yang kita boleh mengenal pasti gangguan di dalam tubuh badan kita. So, yang keduanya kita dah tahu bila kita ada. Kita tengok simptom kedua tadi yang Talib yang Talib tanya pada Muhammad berkenaan dengan tidur. Orang ada gangguan, simptomnya dia susah tidur pada waktu malam. Tidur jaga-jaga, tidur dialami oleh mimpi. Kalau kita dah ada 3 petanda ini, peratusan gangguan dalam badan itu daripada 10% tadi sudah naik menjadi 30%. Kemudian bila kita susah tidur malam, ibarat kita charge telefon, bateri tak penuh. Apa akan jadi? Masalah kita, kepala kita akan sakit, kaki kita akan berdenyut-denyut, tangan kita akan berdenyut-denyut. Dan kenapa tangan kita, kaki kita, kepala kita dia akan sakit? Kita perasan tak? Bila kita ambil wuduk, itulah anggota wajib yang kita basuh. Baik. Muka, kepala, tangan, kaki. Jadi dekat situ rupanya, bila orang ada gangguan, darah dan oksigen tidak akan sampai ke hujung-hujung. Jadi dekat situ kita boleh tahu bahawasanya dia sudah ada gangguan, sudah naik daripada situ 40 hingga 50%. Kemudian yang paling mudahnya, kalau macam saya, orang ada gangguan, saya akan sentuh saja badannya terus bergerak. Itu maknanya kalau kita nak jalan pintas, jalan mudah. Kalau tidak, kena buat kaedah tadi lah, ambil semayang, tunggu angin keluar, naik 10%. Tidur malam pula naik 30%. Okey, baik begitu. Dan tanya balik, sebelum kepada Tuan ni, Datuk saya ada ke sihir pemisah yang macam tadi ni, dia buat pemisah yang macam mana ni? Okey, dalam kes dia ini, dia ada dipanggil sihir serampang 2 mata. Pertama disebut dengan sihir pengasih, satu lagi namanya sihir pembenci, ataupun disebut dengan sihir tafrik. Okey, kalau dia buat salah satu saja tak jalan, maknanya dalam kes dia mungkin ada orang ketiga yang mana tidak suka melihat dia. Jadi tujuan dia supaya dia buat pembenci supaya bercerai, pengasih supaya dia dapat, sama ada daripada pihak dia ataupun daripada pihak pasangan dia. Baik, begitu. Jadi Tuan, selalunya kalau kita tanya, kita dengar cerita kalau tak perlulah tahu, tak perlu tanya nak siapa yang buat tu. Ada kes macam tu kan? Tak tahu ke siapa yang buat? Saya Tak tahu. Okey. tak pernah ambil tahu. Tak pernah ambil tahu. Datuk Seri, yang tu tak perlu ambil tahu nak awak simpan itu menipu ke ataupun tu sebenarnya dia tak tahu ke macam mana tu? Selalunya bagi saya 2 saja. Sama ada orang itu menggunakan jin juga untuk dia tahu. Kemudian yang keduanya sama ada dia menipu. Katalah, contoh Talib pergi jumpa seseorang yang diistilahkan pengamal perubatan. Talib salam dengan dia dah tahu nama Talib, nama Talib, dia dah tahu isteri berapa orang pun dia dah tahu. Semua dia boleh baca. Dia boleh scan? Ya, tanpa Talib bagi tahu. Dalam perasaan Talib mesti Talib kata dia ni hebat. Hebat. Sedangkan kita tak fikir macam mana dia boleh tahu benda yang Talib belum bagi tahu. Ya, macam mana tu? Ya, jadi maknanya dia ada pendua lah. Dia akan lebih berbahaya sebab dia meyakinkan orang. Faham tak? Kita akan yakin, inilah yang tempat aku nak cari untuk berubat ni. Kalau kalau dia bohong, nama lain, isteri lain kan, orang tak percaya. Ini bagi saya lagi berbahaya. Yang keduanya kemungkinan besar dia tipu lah. Sebab orang dah yakin dengan dia. Tok, ni apa nama saya tanya sikit ni berkenaan dengan sihir-sihir yang jenis yang macam mana yang paling bahaya sekali? Okey, kalau kita melihat berdasarkan Al-Quran, sihir yang paling bahaya adalah ma yufariquna bihi bainal mar'i wa zawjih, iaitu yang memisahkan hubungan suami isteri. Nauzubillah. Ya. Ini sihir yang sangat berbahaya, dan sihir inilah yang paling banyak yang namanya sihir tafrik. Tafrik itu maknanya sihir yang memisahkan hubungan suami isteri. Sebab kalau kita tengok orang yang bercinta, apa sahaja dia akan buat. Betul. Kan? Maknanya ketika mana Allah mencipta syurga, masih kurangnya syurga itu kalau tidak adanya Hawa. Maknanya perempuan ini hebat. Allah SWT cipta. Sudah tentulah pada ketika itu kalau nak menjatuhkan juga adalah mesti melalui perempuan tadi. Maka apabila perempuan keluar saja daripada rumah, syaitan akan terus make up. Sehingga ulama mengatakan bahawasanya kalau kamu nak tahu nafsu kamu kahwin dengan orang ni, akan datang kamu tengok orang perempuan lain, kamu akan suka. Hatta last kali kamu akan tengok binatang betina pun kamu akan suka. Begitulah nafsu kita. Baik, jahatnya nafsu dan juga dibisik oleh syaitan. Inilah kerja mereka untuk menghancurkan hubungan keluarga dan sebagainya. Baiklah, kita akan bereaksi kembali selepas ini dengan soalan di hujung rancangan. Jangan ke mana, dalam Sila Duduk
Jangan lari. Baik, Alhamdulillah kita bersama dalam Sudut Jangan Lari. Kita nak kembali bersama dengan Datuk Seri dulu. Datuk Seri, macam mana kita nak Datuk Seri berpengalaman mengajar, berdakwah dan merawat. Jadi kalau kita tengok, ada tak rawatan-rawatan ni boleh dikaitkan dengan sains forensik dan sebagainya? Contoh, dia ni mati sebab disihir. Adakah sampai mati kes sihir ni? Okey, dia sebenarnya kalau kita buat kajian betul-betul, sihir ni dia sampai, sebab sihir ni dia satu penyakit. Bila penyakit tu dia boleh sampai kepada tahap membunuh. Contoh macam orang kena santau kan. Dia kena santau tu sampai muntah keluar darah dan sebagainya, sampai boleh tahap berlakunya kematian. Adakah itu sebenarnya dari segi saintifik ni itu adalah kanser? Ada kaitan. Sebab itu kita perlu tengok, contohlah, dia ada satu sihir yang disebut dengan sihir marit. Sihir marit ni seperti mana Muhammad kena tadi lah. Dia kata dia sakit di kawasan-kawasan tertentu di tubuh badan dia. Katakan dia sakit bahagian lutut, dia sakit bahagian tertentu. Okey, macam mana kita nak tahu penyakit fizikal itu ada kaitannya dengan gangguan? Biasanya dia akan pergi mendapatkan rawatan biasa dulu, tapi rawatan biasa itu tidak mampu. Bukan disebabkan kerana ubat dia tidak hebat, tapi disebabkan kerana punca penyakit itu bukan daripada fizikal, tetapi menumpang fizikal. Menyebabkan pada ketika itu dia mesti merawat melalui kaedah kerohanian. Sebab tu saya kata tadi, kalau kes macam dia tu disebut kalau dalam istilah perubatan dia ada satu sihir namanya sihir marit. Contoh sebagai contoh, kadang-kadang ada orang tu dia sakit kencing manis. Tapi kencing manis dia itu bukan disebabkan kerana faktor pemakanan, tapi kencing manis itu disebabkan faktor gangguan sebagai contoh. Kalau kes-kes yang macam ini biasanya dalam perubatan Islam boleh merawat. Ini bukan bermakna perubatan Islam merampas apa yang doktor punya kerja, tak. Dia hanya membantu disebabkan kerana punca benda tu berlaku. Jadi persoalan dia bagaimana kita nak mengenal pasti penyakit itu adakah penyakit yang ada kaitan dengan fizikal ataupun penyakit yang berkaitan dengan rohani ataupun penyakit yang ada kaitan dengan kedua-duanya sekali. Baik. Macam saya bagi tahu kalau sesuatu penyakit itu ada, pergi jumpa doktor dulu. Jumpa doktor dulu. Jumpa doktor. Sebab doktor akan mengatasi penyakit fizikal. Dan datang jumpa kepada pengamal-pengamal perubatan kerohanian ni supaya dia dapat mengesan. Tapi kalau kita pergi dia pun tak tahu nak kesan, maknanya dia tidak ada kepakaran lah. Rujuk kepada mereka yang ada kepakaran. Macam kes Noni tadi lah, 2 minggu dulu doktor pun kata tak ada apa, fizikal semua sihat, apa semua isi air je kan dan balik. Itu antara contohnya. Baik, kita ada soalan penonton di sini. Saya dengar kabarnya. Ada, silakan. Assalamualaikum. Saya Siti Badriah dari Sungai Besar Selangor. Ingin bertanya berkenaan tukang urut ni. Kalau tukang urut tu dia minta kita bagi dia duit 20 mesin ke, dia tentukanlah 20 mesin ke 50 mesin. Kadang dia minta jarum, beras. Adakah tukang urut tu juga menggunakan kadam? Atau jin lebih senangnya. Macam mana tu? Okey, bagus soalan tadi. Okey, sebenarnya kalau kita tengok orang dulu-dulu, zaman yang tidak ada kita panggil, tak ada hospital sebagai contoh, bersalin semua, dia memang menggunakan benda ni. Dan salah satunya adalah berkenaan dengan mengurut. Jadi mengurut ini, kalau dia minta kepada benda-benda tadi, bagi pandangan saya sebagai pengamal perubatan, benda yang dia minta tadi, macam kita panggil jarum dan sebagainya, benda-benda itu sebenarnya ada kaitannya dengan benda-benda halus. Kemudian yang kedua, kadang-kadang dia minta benda yang kita kata bukan seperti mana jarum. Kalau jarum kita tahu benda tu besi. Kalau besi itu kita takut dia guna khadam. Kadang-kadang dia hanya minta benda-benda yang diharuskan, seperti mana dia kata macam ni. Dia kata saya minta mengkerah, buat mi goreng untuk 40 orang makan. Amboi. Kalau kamu tak buat, seminggu kamu akan sakit perut. Kalau kita tak buat, memang dia akan sakit perut. Patut macam tu. Okey, isu dia bukan isu mi goreng tadi. Isu dia sebab jin itu bersyarat. Kita kata dekat dia, ada akad. Ya, ada akad. Kita kata dekat dia, aku tak mau buat mi goreng, aku nak buat mi rebuih. Dia akan sakit. Jadi makna dia apa? Jin tu sebenarnya dia bersyarat. Bersyarat tu maknanya jin tu dia nak mempermainkan kita. Memperbodohkan kita. Kita tidak boleh melantik dia untuk menjadi imam kita. Kadang-kadang dia kata kepada kita, kamu bangkit sembahyang tahajud, baru aku akan legakan kamu. Tak boleh juga. Tak boleh lah, sebab dia buat tahajud bukan kerana Allah. Dia buat kerana jin tadi.
Tapi kalau kita nampak pandangan kita, baguslah Ustaz, dia suruh baca Quran je. Betul, tapi nawaitu kamu sudah lari. Innama amalu binniyat. Ya, hebat. Ustaz, sikit lagi Ustaz. Dalam dunia korporat ni kan, kita nampak dekat luar tu macam hebat. Tapi kat dalam dunia korporat ni sebenarnya pun banyak mengamalkan sihir-sihir ni. Macam mana kita nak mengatasi ataupun cara-cara kita nak kena pasti ni? Okey, kalau macam dalam dunia korporat pada hari ini, sebenarnya dalam profesion apa pun, sebenarnya orang lebih suka menggunakan benda halus. Sebab benda ini sukar untuk dibuktikan. Kalau orang dulu-dulu kan, dia banyak guna benda ni kepada apa? Kalau dalam persilatan, apa yang hebat dalam persilatan? Boleh cecah minyak panas. Ya, tikam taklud. Tutup mata boleh main silat. Betul. Cuba kita fikir, benda apa yang boleh menimbulkan gerak itu? Sedangkan benda itu menyalahi adat. Tutup mata tiba-tiba boleh. Kan? Jadi benda-benda itu berlaku secara tidak langsung. Kemudian kalau bersalin sebagai contoh ataupun mengurut, dia boleh cari angin dalam badan kita. Yang itu yang kita tak mau. Sebab dia cari angin tu, tujuan dia supaya memudah kerja dia. Tapi dia menggunakan benda halus dalam tubuh badan. Akhirnya benda yang ada dalam badan dia itu akan transfer masuk ke dalam badan kita. Dan kekal di situ. Ya. Sebab itu kita perasan kenapa orang mengurut, bila dia mengurut dia akan keluar angin. Dia mengurut dia keluar angin. Sebab dia transfer daripada kita, dia terpaksa keluarkan. Itu maksudnya ada apa? Saka ke jin ke? Tak, maknanya dia menggunakan. Tapi kadang adik-beradik urut, mak ayah duduk terangga urut. Iyalah, sebab apa? Sebab kita kena faham, itu disebut saka adik-beradik. Saka adik-beradik? Mak dia ada, adik dia ada, kakak dia ada. Perhati-perhati, tolong lakukan sesuatu. Itu petanda-petanda. Benda mungkin agak kecil tapi kesan dia besar ya. Kita nampak kadang-kadang seronok kan, mak. Kita pelik kadang-kadang mak pergi urut ayah, kan tangan ayah sakit. Sebab dia vacuum dekat situ. Tapi kita tak perasan kadang-kadang kan. Sebab apa? Ya, sebab yang kita urut tu bini muda kita. Tak perasan. Amboi, Ustaz sempat masa urut saya. Tengah-tengah saya dengar betul-betul, sungguh-sungguh saya dengar. Kena saya di hujung rancangan. Baik. Berbaki 1 minit ini saya nak bagi pada para penonton di rumah, dengarkan soalan ini pada penonton yang ingin sama-sama insya-Allah diterbangkan oleh penaja kita Aisyah Travels and Tours Sdn Bhd. Jadi soalannya adalah nyatakan perbezaan haji dan umrah. Nyatakan perbezaan haji dan umrah. Mudah saja cara penyertaannya, nyatakan 3 perkara mengenai program Sila Duduk Jangan Lari dan jawab soalan dan emailkan kepada sdjlhijrah@gmail.com atau buat naik video di Instagram dengan hashtag SDJL Umrah. Alhamdulillah, kita ada FM. Masa banyak lagi ke? Seminit. Baik, di penghujung ni saya nak bagi peluang kepada awak nasihat. Satu sebaris kepada orang-orang yang menjadi mangsa saya. Apa yang perlu lakukan? Satu je. Cari rawatan yang berkaitan dengan Islam dan mengikut hukum syarak. Baik, selepas jumpa doktor, baru buat rawatan Islam dan sebagainya. Baik, Noni, nasihat? Nasihat saya. Sedang menjadi mangsa? Sedang menjadi mangsa adalah berhati-hatilah dengan kawan ke dengan siapa pun, daripada pemakanan kita, daripada pergaulan kita kan. Kita tak tahu apa yang orang mampu buat kepada kita dan dan banyak yang terjadi pada masa sekarang adalah memang sihir moden yang kita panggil benda tu sebab benda tak ada bukti. Tapi memang akan ada kesannya. Akan ada kesannya. Jadi pesanan saya kepada semua, jaga solat dan apa-apa pun pergilah mencari tempat perawatan yang sepatutnya. Jangan pergi ke yang Datuk Seri, yang secara ringkasnya tu sih, masa berbaki 20 saat. Balik pada Allah, dekat daripada Allah, insya-Allah semua masalah akan jadi kecil. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada semua panel. Padu lah yang ujung tu. Betul. Kita ingat ya, syirik paling besar adalah menyekutukan Allah. Jadi jika anda mencari selain daripada Allah, na'udzubillah min zalik, ini perkara yang paling kita sangat takut. Kita sangkakan kita berikhtiar tapi rupanya kita mensyirikkan Allah. Na'udzubillah min zalik, kita minta jauh-jauh moga Allah jauhkan kita daripada benda-benda khurafat dan sebagainya, dan Allah sihatkan badan kita supaya kita dijauhi. Memang jin dan syaitan itulah kerja dia, merosakkan anak Adam dan kita dicampakkan ke tempat yang kita tak nak. Moga kita semua dibangkitkan menjadi ahli syurga. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan ada rezeki ada umur, kita jumpa lagi dalam Sila Duduk Jangan Lari.